Okey, kita sambung balik. Kita sambung semula dengan ciri penyesuaian tumbuhan hidrofit. Okey. Ciri penyesuaian tumbuhan hidrofit ni cikgu rangkakan macam ni. Okey, dia punya rangka dia macam ni. Kita boleh bahagikan dia kepada dua kumpulan. Satu kumpulan terapung, tumbuhan jenis tumbuhan terapung atas air. Contohnya pokok teratai. Okey. Dan jenis yang kedua, tumbuhan yang jenis tenggelam terus dalam air. Contohnya Elodea species. Yang ni ada dalam kedai, dekat kedai ikan tu adalah. Tumbuhan tu bila kita letak di dalam air, dia akan tegak ke atas. Kalau nak tengok muka surat 136 buku teks. Mana muka surat 136? Okey, ni dia. Okey. Ni lagi satu, selain daripada teratai, kita juga ada keladi bunting kan. Keladi bunting nama sains dia Eichhornia species. Yang dua ni jenis tumbuhan tenggelam, Hydrilla species dan Elodea species. Nampak macam nak sama lah. Dua-duanya jenis tumbuhan tenggelam dalam air. Okey. Kita tengok penyesuaian dia. Okey. Dan setiap satu tu dia ada penyesuaian dia masing-masing. Okey. Kita tengok ini dulu. Okey. Kita tengok tumbuhan terapung dulu. Tumbuhan terapung contohnya keladi bunting, Eichhornia species tadi tu dengan teratai. Teratai ada nama saintifik dia, ada ni. Nanti kita cari. Okey, kita tengok dia penyesuaian daripada segi daun dia, batang dia dan akar dia. Okey, yang nombor satu kita pergi kepada penyesuaian akar dulu. Okey, macam mana akar pokok tumbuhan terapung? Ada di muka surat 136. Okey, 136. Okey, ambil yang ni. Okey, sini ya. Akar dia adalah akar serabut halus. Akar yang serabut halus tu. Okey. Apa kelebihan akar serabut halus ni? Okey, awak tulislah macam ni. Nak bagi senang kan? Awak tulis sini. Akar dia, awak tulis sini. Contohlah ni. Akar serabut halus. Serabut halus. So, apa dia punya advantage dia? So, dia punya apa? Kebaikan dia. Advantage ke kebaikan ke? So, untuk apa? Kenapa dia ada akar serabut halus? Apa dia punya advantage dia? Untuk apa? Untuk menyediakan luas permukaan yang besar. Jadi dia ada banyak luas permukaan yang besar bagi memerangkap gelembung udara. Seterusnya menjadikan pokok itu lebih stabil dan lebih ringan. Oh, macam tu ingat tau. Jadi dia ada penyesuaian dia ada akar serabut halus. Okey. Apa kelebihan akar serabut halus ni? Ada luas permukaan yang besar untuk memerangkap banyak gelembung-gelembung udara. Jadi bila dia macam pelampung lah. Okey, bila ada banyak gelembung udara, tumbuhan tu lebih stabil dan lebih ringan. Okey. Ciri ini membolehkan tumbuhan terapung ataupun tegak dalam air macam tu. Okey? Itu satu. Jadi kita susun balik nota kita. Kita susun bagi kita sendiri faham. Okey. Kemudian akar dah settle. Kita tengok daun dia pula. Daun tumbuhan terapung ni macam mana? Kita balik kepada muka surat 137. Okey, daun tumbuhan terapung dia macam mana daun dia? Daun dia adalah lebar, nipis dan rata. Kan macam nampak ni. Lebar, nipis, rata. Kenapa? Tulis tu untuk apa? Membantu tumbuhan ini menyerap cahaya matahari yang maksimum bagi proses fotosintesis. Oh, jadi dia ada banyak luas permukaan yang besar untuk dia buat proses fotosintesis sebab dia lebar, kan? Nipis, rata. Tulislah dekat sini. Daun dia macam mana? Daun dia lebar, nipis, rata. Untuk bla 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 bla. Anda tadi tu. Okey, satu. Daun dia. Seterusnya, apa lagi?
Okay, stoma. Masih lagi cerita dekat daun, tapi kita nak fokus pada stoma. Stoma dia berterabur. Dan kebanyakannya terletak pada epidermis atas. Stoma pokok tumbuhan jenis terapung ni, stoma dia letak di bahagian atas, bukan di bahagian bawah. Sebab kan bawah kan ada air. Jadi macam mana nak berlakunya pertukaran gas kan? So, stoma ni lebih di bahagian atas. Okay. Untuk memudahkan proses untuk memudahkan proses transpirasi dan juga proses fotosintesis. Okay. Itu yang kedua. Okay. Ni yang pertama. Ni yang kedua, stoma dia berterabur lebih banyak di bahagian atas. Okay, yang ketiga. Epidermis atas daun juga diselaputi oleh kutikel yang berlilin dan kadis air. Ini adalah tak lain dan tak bukan untuk memastikan stoma sentiasa terbuka. Jadi kita kalau boleh kita nak stoma dia sentiasa terbuka. Kita tak nak stoma dia tertutup. So, bahagian atas tu adalah lapisan kutikel yang berlilin dan kadis air. Okay, ingat yang tu. Okay, habis dah bahagian daun. Bahagian daun dah habis. Bahagian daun ada 3 kan. So, macam mana stoma. Macam mana epidermis atas. Awak tulis lah. Awak buat lah. Kan? Silap. Ini akar. Silap ni. Silap ni. Stoma bukan duduk kat akar. Stoma ni duduk kat ni. Ha ni. Tadi kan? Okay, dah habis. Batang dia pula. Okay, batang dia macam mana? Okay. Batang. Ambil yang ni. Ada tisu yang ringan. Dia terdiri daripada tisu yang ringan yang dikenali sebagai tisu erenkima. Dalam kurungan, tisu yang banyak ruang udara di antara sel. Tisu erenkima tu tisu yang banyak ruang udara antara sel. Inilah tisu erenkima ni. Nampak kan? Nampak tu. Ni gelembung-gelembung udara ni. Inilah tisu erenkima. Dia ada banyak gelembung-gelembung udara. Nampak macam span tu. Ni adalah ciri tisu erenkima. Okay. Dah settle untuk tumbuhan terapung. Dah settle. Kita nak tengok untuk tumbuhan tenggelam pula. Dia lain tumbuhan, lain cara dia. Okay, kalau tumbuhan tenggelam dia macam mana? Tumbuhan tenggelam, kita tengok. Tumbuhan tenggelam pula seperti Elodea species. Dia daun dia nipis dan kecil. Tulislah sini. Nipis dan kecil. Nipis dan kecil. Untuk apa? Kenapa dia kena nipis dan kecil? Untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Okey, seterusnya meningkatkan kadar resapan air, garam mineral dan gas larut secara terus ke dalam tumbuhan melalui epidermis. Untuk memudahkan proses kadar resapan air, kadar resapan garam mineral, gas-gas larut masuk ke dalam tumbuhan. Okey. Lepas tu daun dia satu lagi, ni yang pertama. Ni daun dia ni. Kenapa dia nipis dan kecil? Yang pertama untuk ni, dia nipis dan kecil untuk ini. Okay. Lagi satu, tumbuhan tenggelam tidak mempunyai stoma. Dia tak ada stoma, tak ada kutika. Beza yang tadi kan. Tidak mempunyai stoma dan tidak mempunyai kutika berlilin pada daunnya. Dia tak ada kutika berlilin. Tak sama macam tadi tu. Okay. Itu yang daun. Okay, settle yang daun. Batang dia pula. Batang dia adalah kecil. Kenapa batang dia kecil? Untuk membantu tumbuhan ini tegak terapung di atas air. Tegak terapung di dalam air. So, batang dia kecil. So, batang dia boleh berdiri tegak dalam air. Serta dapat mengurangkan rintangan aliran air. Jadi, dapat mengurangkan rintangan kepada aliran air dalam sungai ataupun kolam tadi. Okey. Itu untuk tumbuhan hidrofit. Awak buatlah macam ni. Ya. Huraikan. Batang dia kenapa? Batang dia kecil. Contohnya kan, batang dia kecil. Kenapa kecil? Untuk apa? Dia mesti ada sebab.
Akar dia macam mana? Akar dia sama macam tadi ni. Akar tu sama macam akar tumbuhan tenggelam, sama macam akar tumbuhan terapung. Tulis balik benda yang sama. Akar sama. Beza daun dengan batang saja. Okey? Jadi bila kita susun macam ni, kita lagi senang nak faham sebab kita dah susun dia punya isi-isi dia tu. Okay, nanti kita sambung pula dengan ciri penyesuaian tumbuhan xerophyte pula.